kita sama-sama tumpukan perhatian kita kepada ucapan yang penting pada petang ini, insya-Allah. Jadi kita sama-sama berikan tepukan, kita anugerahkan ucapan daripada Presiden Parti Keadilan Rakyat Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan segala hormatnya. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Saudara-saudara yang dimuliakan, Saudara Zahir Hassan dan pimpinan Keadilan Wilayah, ahli parlimen, pimpinan parti dan rakan-rakan yang saya muliakan. Saya minta maaf kerana kita beri noti yang sangat singkat untuk uji sama ada MPN wilayah ini kemas atau tidak. Kemudian semalam saya teringat, saya kata kalau buat di wilayah, apa kata kalau kita undang semua ahli parlimen wilayah, terutama dari DAP, nak tengok macam mana kesepakatan dan kesetiaan mereka. Saya lihat dengan rasa kagum dengan noti yang singkat, semuanya hadir. Alhamdulillah. Tan Kok Wai berada di luar daerah. Jadi ini memadamkan desas-desus yang mengatakan ada masalah. Sebenarnya saya yakin dengan persahabatan dan keakraban kita, keadilan, DAP dan amanah untuk terus setia menjadi core dalam barisan pembangkang saya. Oleh kerana Saudara Zahir mulakan dengan dua rangkap pantun, saya tidak siap, tapi saya buat respon spontan. Padi menguning di tengah sawah, lembaran gunung kelihatan hibah, teguh berjuang Malaysia sekeluarga, kemenangan bergaya hampir tiba. Saudara-saudari dan hadirin sekalian, the present is the past rolled up in action. The past is the present unrolled for understanding. Ini ungkapan Ariel dan Will Durant dalam Lessons of History. Dan saya gunakan ini kerana ada kaitan apa yang saya mau bicarakan. Ya. Kita menyongsong Hari Muka 2021, meninggalkan 2020 bukan dengan gagasan yang bunyinya hebat dan memukau, tetapi penuh dengan derita, kerusakan, malapetaka COVID-19, pengkhianatan maha dahsyat, dan yang lebih utama, pengangguran dan derita rakyat bawahan. Tetapi yang teringat terungkai di pikiran saya sekarang ialah masalah perpaduan. Bila rakyat miskin, ekonomi meleset, inilah masa yang paling subur untuk dihidupkan, dibakar api perkauman dan sentimen agama fanatik yang sempit. Ya. Kita lihat di mana-mana dalam sejarah, sebab itu saya kaitkan dengan sejarah, mesti belajar dari pengalaman ini. Di Eropah keadaan leset, timbul Mussolini, timbul Hitler yang agak ekstrim. Malah sekarang timbul babak baru, racism, kebencian terhadap agama lain, suku kaum lain, golongan pendatang. Semuanya itu dianggap penyebab kerusakan mereka. Kerusakan yang berlaku termasuk yang di bawah pimpinan Donald Trump, presiden untuk beberapa hari ini, adalah kerana kelemahan pimpinan, kebobrokan sistem. Tetapi disalahkan golongan kecil, minoriti, kerana mereka tidak ada upaya dan kekuatan bersuara seperti mana golongan majoriti. Sebab itu kita harus faham dari sejarah.
negara ini, Persekutuan Tanah Melayu mulanya, dan kini Malaysia tertegak kerana ikhtiar pemimpin-pemimpin. Dato' Onn Jaafar, Burhanuddin Al-Hilmi, Ahmad Mustamam, semua merangka dengan basis Melayu mereka untuk capai kemerdekaan mesti memperluas kepada warga negara Malaysia, dan bukan perkauman yang sempit, kerana tidak mungkin tercapai kemerdekaan dengan gagasan perkauman yang sempit. Kemudian muncul H.S. Lee, Tan Cheng Lock, Sambatan, yang kemudian bersama mengemudi Melaya baru pada ketika itu, dan kemudian Malaysia bersama Sabah dan Sarawak. Tentunya yang menonjol adalah Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, kerana Tengku dengan segala kritikan kita dalam beberapa soal dasar, tetapi contoh teladan beliau sebagai pemimpin rakyat semua kaum, walaupun parti induk beliau adalah UMNO, Parti Melayu, tetapi beliau menampilkan sosok Persekutuan Tanah Melayu dari mewakili semua kaum, dan kemudian Malaysia yang mewakili semua kaum dan wilayah. Maka sebab itu, bagi kita yang yakin dengan keadilan dan Pakatan Harapan bersama DAP dan Amanah, kita harus berpijak kepada prinsip ini. Bagi sesiapa yang mau bersama dalam gagasan ini, sama ada yang sekarang dalam blok pembangkang ataupun dalam kerajaan hari ini yang mau bersama, prinsip ini tidak boleh dinodai, bahawa negeri ini menerima prinsip perlembagaan tentang peranan orang Melayu dan hak keistimewaannya, dan raja-raja Melayu, dan bahasa, dan Islam sebagai agama persekutuan. Kita terpaksa tegaskan berulang kali kerana hari ini pun masih ada pemimpin yang terdesak yang masih menyerang DAP sebagai pengkhianat kerana mempertikai bahasa, hak keistimewaan raja-raja Melayu. Saya nak tanya, pemimpin DAP yang mana yang berani dan pernah mempertikai Islam sebagai agama persekutuan ataupun kedudukan raja-raja Melayu? Ini hanya suatu mitos dan dongeng untuk membakar semangat orang Melayu, menanam kebencian bukan pada dasar fakta tetapi dasar perkauman. Orang yang paling desperate, terdesak selalunya seperti mana kita sebut, ya, patriotism, dan dalam konteks ini racism is the last refuge of the scoundrel. Tidak ada hujah, tidak ada prinsip keadilan, tidak ada fakta, maka harus direkayasa supaya menimbulkan kebencian. Saya tegak dan berusaha untuk memperkukuhkan keadilan. Saya bukan anggota DAP, tetapi pengalaman kita selama lebih 20 tahun ini menunjukkan kematangan bersama. Ya, kita ada yang berbeza pendapat dalam banyak hal, kita bertelagah dalam banyak hal dalam mesyuarat, dalam perbincangan. Tetapi yang nyata bagi kita ialah soal prinsip perlembagaan, soal dasar bersama untuk merakyatkan ekonomi. Itu tidak pernah saya alami dalam pertikaian, dalam perbincangan bersama dalam Pakatan Rakyat sebelumnya dan Pakatan Harapan sesudahnya. Jadi saya ingin memperkukuhkan fakta ini supaya kita punya kekuatan, tidak perlu apologetik dan defensif untuk menghadapi golongan. Betapapun kita mau ambil alih kuasa, kita tidak sanggup khianati amanah ini dan khianati semangat kerjasama kawan-kawan kita. Dan kita harus usulkan. Ini kadang-kadang orang bicara Melayu, yang diperjuangkan itulah elit Melayu yang di atas.
Melayu ramai lihat Kampung Baru ini. Tengok yang di bawah ini, dan bedakan dengan elit politik yang di besar ini di atas. Rata-rata dalam kelompok yang terendah. Kampung Baru adalah base perjuangan saya dari zaman Abim dulu lagi. Bahkan PKPIM sini kenal benar, rasa benar, terpinggir mereka dari arus pembangunan ini. Ya, tetapi untuk memudahkan bicara, kita katakan salah Cina. Dan kalau salah Cina, lebih mudah salah DAP. Tapi menterinya Melayu, Perdana Menterinya Melayu, Menteri Kewangannya Melayu, kuasa di tengah Melayu, yang merempat pun Melayu. Sebab itu naratif kita harus jelas, saudara. Maka kita harus lebih berani mengutarakan hujah. Elit politik ni umumnya terlalu sibuk dengan pertimbangan mereka, keutamaan mereka. Sebab itu saya dalam pemerintahan Pakatan Harapan sekalipun selalu menegur cara terbuka. Hujah kita mesti hujah rakyat. Perjuangan kita ini relevan bila bicara soal pengangguran rakyat, kemiskinan rakyat, derita rakyat, terpinggirnya rakyat, miskinnya Melayu di luar bandar, miskin kota Melayu atau Cina di kota, ataupun India di estate, ataupun pedalaman Sabah, Sarawak, Kadazan, Dusun, Murud, Iban, Orang Ulu dan lain-lain. Ini harus jadi naratif kita, mewakili sentimen ramai. Bukan siapa dapat jabatan menteri, siapa dapat kedudukan, siapa dapat projek, siapa dapat allowance. Yang merosakkan negara kita ini ialah kerana politik dan pimpinan politik yang gagah dan gegak gempita, sama ada hebat bicara soal Islam, berbakul-bakul, tetapi yang dikejarnya adalah jawatan, yang dipinggirkan adalah rakyat terbanyak. Apatah lagi yang gunakan perkauman, malah gunakan apa istilah dan slogan pun. Ada yang kononnya panggil mereka Demokrat atau liberal atau konservatif. Tidak ada makna kalau tidak gunakan kedudukan dan sentimen kita membela nasib rakyat. Kalau ditanya apa hala tuju kita mulai tahun ini, terus dengan menjadikan kita wadah perjuangan rakyat yang tulus untuk membela nasib rakyat. Saudara, nampak serius sekali ini, tahu mahu. Jadi bagi saya, keadilan ini ujian masa depannya, seperti juga di AP Amanah sebagai rakan bersama kita. Ya, sebagai parti kita harus berdepan dengan kenyataan untuk berlumba mencari kekuatan suara terbanyak. Tetapi nilai dan etika itu masih tegak. Sebab itu saya bila orang tanya Islam mesti ada bedanya dengan amali. Kalau kita muslimun hakikiyun, untuk angkat kerja mereka menjadi orang beragama, seperti mana juga orang Kristian, Hindu, Buddhis dan lain-lain. Supaya keluhuran prinsip ini akan membantu kita membentuk pribadi yang tidak mengkhianati amanah, dan tidak hanya politik kebencian dan adu domba. Kita dengar umpamanya orang banyak minta ulas pemimpin-pemimpin zaman lalu yang sentiasa menimbulkan kebencian dan perbedaan dan permusuhan, termasuk di antara kita pembangkang. Saya memilih untuk tidak menjawab. Kerana apa? Kerana lebih pantas untuk kita anggap dan andai rakyat itu tidak boleh diperbodohkan. Kalau kita itu bergelumang dengan rasuah berbilion ringgit, perkayakan anak menantu, rakyat tidak akan pejam mata. Dia mungkin kabur masa kamu berkuasa, tapi dia juga akan terdidik. Ini peringatan kepada kita, karena kita juga pernah perintah seketika
Pakatan Harapan, dan terbukti dari segi membatas rasuah, mengadakan program lebih baik dari yang dulu. Tetapi tidak dianggap sebagai alternatif yang terlalu baik kerana keterbatasan yang banyak. Benar, kita tegas menghadapi kelompok rasuah, tapi kita juga melindungi perasuah-perasuah di kalangan kita. Ini yang menjadikan mereka membina kekayaan dan kemudian mengkhianati kita. Kebetulan orang-orang yang kaya dan banyak uang masa mana? Masa mereka itu perintah dalam kerajaan Pakatan Harapan. Sebab itu dalam menilai, dalam memperkuatkan pembangkang, dalam memilih untuk menjadi kerajaan baru, kita tidak boleh lupa bahawa prinsip etika good governance tidak boleh dikompromi. Sekarang kita berdepan dengan kerajaan yang disebut oleh Saudara Zahid dan disebut banyak. Saya lihat kalau di parlimen dan di luar parlimen, ahli parlimen kita ada pimpinan menyebut tentang hilangnya keabsahan, legitimacy, keadaan yang fragile, terombang-ambing kerajaan ini. Cara dia memujuk hanya memberi jawatan dan projek. Tersebar luas negotiated tenders untuk memperkayakan tembolok pemimpin-pemimpin yang bicara soal rakyat miskin dan Melayu miskin di luar bandar, tetapi memperkayakan tembolok sendiri. Belum ada pengajaran yang mereka peroleh. Sebab itu saudara-saudari, saya kesal. Sementara kita menyokong, benar, Pakatan Harapan harus utuh dan kuat, dan barisan pembangkang yang belum dalam Pakatan Harapan harus dirangkul bersama. Memang itu kenyataan politik, tetapi untuk meletakkan asas, membetulkan balik, ialah betul kembali kepada fundamentals. Apa dia fundamentals? Tolak rasuah, tolak kronisme, tolak kezaliman, tolak keangkuhan kuasa, arrogance of power. Ini mesti kita tolak, tak peduli sama ada dalam pembangkang atau dalam kerajaan. Kalau kita terlalu dalam satu bentuk obsession, mesti dapat pembangkang. Apa? Soal nilai tidak timbul? Soal etika dan akhlak tidak timbul? Apakah andaian kita dalam pembangkang itu semuanya menerima prinsip murni kita yang menolak rasuah dan kezaliman? Lihat semasa kita berkuasa, berapa banyak yang diizinkan mengenyangkan perut, nafsu serakah, tamak haloba mereka. Adakah ini berlaku? Ada. Apakah ia seperti mana pemerintah dulu dan sekarang? Tidak. Tapi apakah ia merupakan satu alternatif yang boleh kita anggap sebagai kerajaan reform? Belum. Walaupun ada menteri-menteri yang wibawa, tetapi saya lihat ini pada keseluruhannya pimpinannya tidak memenuhi hasrat reform. Sebab itu kita parah. Sepanjang 2019, pilihan raya kecil itu bukan sekadar kalah teruk, dan di antara yang paling parah dalam sejarah. Ada orang tidak senang saya ungkapkan perkara ini, kerana apapun kerajaan Pakatan Harapan harus dipertahankan. Tidak, saya pertahankan yang benar, saya pertahankan Pakatan Harapan. Saya tidak mau pertahankan keterlanjuran dan rasuah dan penyelewengan di kalangan kita. Sebab itu kita mau bina kekuatan kita kerana pimpinan keadilan, pimpinan DAP, pimpinan amanah nampak sentiasa memperingatkan prinsip ini. Malah bila mereka beri mandat kepada saya, Anwar, terus bincang dengan siapa sahaja. Ingat, siapa sahaja untuk mendapat majority. Tetapi syarat yang mereka berikan, yang saya setuju, tidak boleh melanggar prinsip good governance, komitmen untuk menolak rasuah dan penyelewengan, dan menjadikan Malaysia ini Malaysia bagi semua rakyat, semua kaum di negara kita.
Walaupun ada yang gusar, yang bertanya, tidak ada salah bertanya. Tetapi prinsip ini tidak pernah saya abaikan. Sebab itulah ia mengambil masa yang panjang. Kalau saya mau kompromi tentang prinsip, mula mereka kata no Anwar, sekarang ramai yang kata okey Anwar, but no DAP. Saya jawab yang cukup tegas, ya, kalaulah mengatakan untuk menolak kelompok kita itu membolehkan saya jadi Perdana Menteri, itu bukan pilihan saya. Tetapi untuk merangkul semua menyebabkan prosesnya itu lebih yang disebut protracted, lebih tertangguh, tetapi sekurang-kurangnya jelas meyakinkan. Saya tidak mau komen tentang apa yang berlaku dalam persidangan bagian-bagian UMNO pada hari ini. Itu urusan UMNO. Tetapi yang saya nak jelaskan ialah kelengahan ini menyebabkan wacana lebih matang. Belum pernah sepanjang saya jadi pembangkang atau sejak saya masuk penjara tahun 98 sampai sekarang pernah ada peluang untuk berwacana secara hati ke hati, secara terus terang tentang keyakinan saya tentang reform, tentang kedudukan dan peranan DAP dan pimpinannya, amanah, tentang sikap saya tentang UMNO dan keterlanjuran mereka, dan kesediaan saya bersama bagi sesiapa saja yang patuh dan terima tentang prinsip good governance yang menjadi hasrat UMNO itu sendiri. Dan bagi saya ini cukup mendewasakan, kerana ini juga ruang bila kita bincang wacana, ada titik persefahaman dari kalangan beberapa orang yang membolehkan kita mengemudi negara ini berdasarkan landasan yang betul. Dan ini sudah saya percaya untuk menyongsong di hari muka, kita harus balik melihat kepada isu pokok perjuangan kita, ya. Dan kita terima sejarah. Sebab itu saya dengan dari segi persahabatan mendiang Kit Siang, mendiang Karpal Singh dan sekarang Kit Siang umpamanya, bukan saja sebagai sahabat, sudah menjadi sebagai keluarga. Orang boleh pertikai, tetapi kefahaman ini penting sebab kita dapat berurusan dengan ikhlas dan terus terang. Seperti mana pimpinan keadilan Ahmad Sabu, Dr. Hatta yang lama dengan kita. Ini penting untuk capai kesefahaman ini. Maka ada kewarasan dan kebijaksanaan kita bila proses ini tertangguh dan kita dapat bicara dengan tulus dan ikhlas dengan rakan-rakan, sama ada di kalangan pembangkang yang bersedia, bukannya berdolak dalik, bukan untuk mengembalikan cara lama, no way. Saya dan pimpinan keadilan, seperti yang saya sampaikan kepada saudara Lim Guan Eng dan pimpinan DAP dan juga Amanah, saudara Masa Buddha Amanah, bersedia bekerjasama dengan sesiapa saja, tapi tidak bersedia untuk bersekongkol untuk mengembalikan cara lama, kezaliman lama, angkuhan lama dan rasuah lama. Okay. Very precise and clear. Ini maknanya kita bersedia untuk bekerjasama dengan sesiapa saja dari kalangan pembangkang dalam kerajaan, tapi tidak bersedia bekerjasama dengan sesiapa pun, baik di pembangkang atau dalam kerajaan, yang meninggalkan prinsip utama untuk menetapkan tata kelola yang baik, menghentikan amalan jijik rasuah yang mencengkam dan memiskinkan rakyat kita, dan mengadakan satu dasar ekonomi yang boleh menjaga kepentingan negara dan kepentingan rakyat bawahan. Ini jelas, dan saya sangat sukacita kerana rakan-rakan dalam pimpinan Pakatan Harapan mengerti dan faham dan komited dengan prinsip yang ini. Ya, kita juga
satu badan demokratik. Jadi ada kadang-kadang suara-suara desas-desus yang kemudian kadang-kadang menimbulkan keresahan. Saya tidak fikir kita harus terlalu negatif. Sebagai badan demokratik, kadang-kadang orang lama rasa tercuit, kadang-kadang orang muda rasa tersisih. Kita harus dengar, terima baik pandangan mereka, tetapi ingatkan semua termasuk diri kita bahawa perjuangan ini mesti istiqamah, mesti islah mastata', mesti hasratnya adalah untuk membawa perubahan. Kalau tujuan kita hanya untuk ambil alih kuasa, meneruskan politik adu domba dan kebencian, ia tidak ada makna. Kita terlalu lama dengan politik kebencian dan adu domba dan permusuhan, ya, mencerca. Hari ini pun ada yang mencerca saya di kalangan pimpinan UMNO, tapi saya tidak fikir kita harus beri layanan semua, kerana yang kita tegaskan di sini adalah kembali kepada landasan. Apa dia landasannya? Tata kelola kerajaan dan good governance yang baik, menolak rasuah. Saudara, rasuah dulu, rasuah sekarang tak habis-habis. Rakyat dalam keadaan, bayangkan COVID-19, rakyat miskin, pengangguran banyak, orang Melayu sengsara, Cina yang meniaga berselera, orang India tersisih terus, yang di pedalaman Dayak Kadazan langsung seolah-olah hilang pengharapan mereka. Masih ada pimpinan dan cukong-cukong mereka hanya memikirkan kontrak dan merebut kekayaan. Manusia jenis apa ini? Apakah wajar orang-orang ini dipertahankan? Ya, sebab itulah saudara, doa dan kerja dengan yakin bahawa untuk selamatkan negara ini kita perlu kekuatan Melayu, Cina, India, Dayak, Kadazan bersama untuk menyelamatkan negara dari kesengsaraan dan derita ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.